Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam video saya kali ini, masih lagi mengenai skrip. Saya minta maaf lah sebab lama jugalah saya nak updatekan pasal skrip ni. Disebabkan saya agak sibuk. Hari tu pun last video saya pasal skrip pun adalah skrip mengenai macam mana nak hantar proposal ke stesen TV pun saya buat dalam kereta. Masa tu saya dalam perjalanan lah nak pergi syuting. Sekarang syuting dah habis dan lepas syuting pula saya sibuk pula buat editing. Editing tu adalah kerja utama saya. Jadi sekarang ni baru habis, barulah saya ada masa. Jadi minta maaf lah kerana lewat update. Okey, untuk kali ini topik saya adalah mengenai apabila proposal kita dah hantar dan apabila proposal itu diterima oleh pihak stesen TV. Maknanya diberi, orang cakap kalau kerajaan tu diberi tender lah, dianugerahkan tender. Okey, jadi apabila stesen TV telah menerima kita punya proposal tu daripada pitching tu, apa yang kita perlu buat adalah sebelum mereka, apa yang kita perlu buat, sebelum mereka akan panggil kita untuk mesyuarat, dinamakan mesyuarat penerbitan lah. Okey, dalam mesyuarat penerbitan ni yang wajib hadir adalah pengarah, penulis skrip dan juga penerbit. Yang lain-lain tu pun boleh datang lah, macam editor kalau boleh datang lah, tapi jarang pun editor datang. Ini 3 orang adalah yang wajib datang. Kalau tak ada salah seorang memang tak jadilah. Okey, jadi sebelum kita nak datang nak jumpa meeting dengan pihak stesen TV tu, apa yang kita perlu buat, kita perlu menyediakan treatment. Okey, treatment cerita tu lah lengkap. Kalau misalnya telemovie, kita kena buat lah daripada satu katalah telemovie tu ada 80 scene. Daripada scene 1 sampai scene 80, kita kena ceritakan apa yang akan berlaku setiap scene tu tanpa dialog. Jangan cerita pasal dialog. Treatment ni sebenarnya dia dah, orang cakap dah 70% adalah skrip. Okey, kita ceritakan scene 1 apa berlaku, scene kedua apa berlaku, scene ketiga apa berlaku, setiap scene bagi number. Sebab ada yang buat treatment, dia terus buat satu karangan yang panjang. Untuk stesen TV tidak. Stesen TV tak mahu karangan yang panjang, mereka ingin tahukan setiap scene tu apa yang berlaku. Okey, apabila masa meeting itulah nanti kita berbincang lah untuk memperbaiki cerita, apa yang perlu ditambah, apa yang tak perlu. Biasanya kalau selalunya skrip tu kalau dah tak, biasanya treatment tu kalau kita dengan sinopsis tu memang tak boleh lari lah cerita dia. Kalau misalnya dah okey, kadang-kadang cuma orang kata minor lah. Macam saya selalu minor je, pembetulan yang minor saja yang kita perlu betulkan kan. Itu sajalah. Lepas tu barulah kita buat skrip. Bila nak buat skrip tu kita dah tak hantar kepada stesen TV dah, melainkan treatment sahaja. Kalau kata masa kita dalam mesyuarat tu ada banyak perubahan treatment yang kita perlu lakukan, stesen TV akan minta balik, suruh kita hantar balik treatment tu, dan mereka akan reply balik lah kalau treatment itu diterima atau tidak. Macam tu lah. Daripada dah terima tu ada black and white, barulah kita buat skrip, kita masukkan dialog apa semua kan, barulah kita jadikan dia sepenuhnya skrip itu. Tapi ada juga kes-kes masa dalam meeting, ini jarang lah berlaku, tapi pernah lah, orang kata kes terkecil. Sinopsis cerita dengan treatment dia totally ditukar habis. Itu dah jadi satu masalah lah. Bila dah treatment tu pun tukar habis, nak tak nak stesen TV, kadang-kadang mereka semua sama ada macam RTM jarang lah nak reject macam tu je kan, memang susah lah. Dia masih lagi bagi peluang, mereka akan panggil lagi sekali mesyuarat tu untuk betulkan treatment ikut apa yang sinopsis yang dah dibentangkan itu ya. Jadi kalau nak buat treatment tu daripada sinopsis tu, janganlah orang kata lari sangat. Lari sikit-sikit tak apa, tapi jangan lari sangat, jangan habis total cerita tu berubah. Okey, dalam saya juga nak menjawab ada satu soalan daripada subscriber saya. Dia tanya kalau macam mana kalau dah ada skrip siap daripada awal. Okey, dia macam ni. Skrip, macam saya baru cakap tadi, skrip kita tak akan hantar ke stesen TV macam mana pun. Kita hanya hantar treatment. Jadi jangan buat skrip awal, melainkan kalau anda yakin sangat lah kan. Sebab apa-apa pun, mana-mana penulis, kita ni akan datang proposal je. Kita tak akan datang dengan skrip. Itu je. Sebab masa meeting tu pun RTM ke mana-mana station pun tak nak tengok skrip tu. Mereka cuma nak treatment. Sebab treatment kita pun dah hampir lengkap, cuma tinggal tak masuk dialog saja. Itu saja kan. Jadi apa-apa pun kalau buat nak buat proposal ke, nak buat sinopsis ke, nak buat apa ke, kalau ada production ke yang minta anda
untuk proposal jangan bagi skrip dulu, sebab skrip memang kita takkan buat selagi benda tu tidak apa ni, ada hitam putih, maksudnya ada hitam putih daripada pihak stesen TV. Okey, tapi macam cerita yang saya baru shooting baru-baru ni, tajuk Jodoh Ayahku. Okey, yang tu memang skrip dah siap awal. Maksudnya sebelum kita pergi pitching lagi skrip tu dah siap. Tapi sekiranya macam saya dah siapkan benda tu, tapi untuk stesen TV pun masa kita pitching, kita tak hantar pun skrip, tetap kita bagi proposal dia juga. Dan masa meeting production pun kita tak hantar skrip juga, kita tetap hantar treatment. Maknanya saya buat skrip dulu, baru buat treatment, baru buat proposal. Dia macam tu. Tapi apabila masa kita mesyuarat tu pun memang ada sedikit lah apa yang pihak stesen TV minta tukar, tapi tak banyak. Kita tukar lah, tak mudah, tak susah pun. Macam anda, kalau anda dah rasa anda memang ada skrip tapi tak ada sinopsis, tak ada treatment, tak guna juga. Anda mesti kena ada sinopsis dengan treatment tu juga, walau macam mana pun. Dan sekiranya kalau pergi meeting dah masuk proposal tu, dah pitching, dah apa semua, dah ada terima, dah diberi kontrak untuk buat cerita tu, sekiranya ada diminta ubahlah, janganlah ego sangat tak nak ubah kan. Itu je. Jadi lepas tu ada juga yang bertanya pada saya, macam mana nak tengok iklan untuk pitching ni. Sebenarnya untuk penulis ni, kalau anda tengok iklan memang senang je. Anda tengok je kat website Kementerian Komunikasi Malaysia tu, memang akan ada. Dia biasanya ujung tahun, setiap ujung tahun dan tengah tahun memang akan ada keluar iklan-iklan untuk rancangan kandungan program lah untuk stesen TV. Tapi macam saya cakap, anda tidak boleh sebagai penulis skrip, tidak boleh hantar secara direct kepada stesen TV. Macam mana pun anda kena melalui syarikat produksi. Kalau tak kenal mana-mana kontak syarikat produksi tu, saya pun tak tahu nak cakap macam mana lah kan. Sebab benda tu memang melalui dia orang. Adik tanya boleh ke Google? Boleh jugalah. Anda cubalah nak marketkan diri tu macam mana. Orang cakap nak jadi penulis ni pun dalam masa sama kena promotekan diri sendirilah. Macam kita nak interview, nak masuk kerja apa semua. Macam saya sebab saya memang belajar dalam bidang ni, jadi orang kata kontak tu memang tak susah lah. Kita memang kenal lah, tak adalah saya nak kena Google tu. Alhamdulillah rezeki saya pada situ. Jadi pada anda yang macam tidak ada kontak untuk syarikat penerbitan tu, bolehlah usahalah cari. Sebab memang ada, kalau anda rajin-rajin tengok TV apa semua kan, tengok syarikat mana, cuba kontak diorang, cari kontak diorang, cubalah hubungi diorang apa semua kan. Tapi saya nasihatkan berhati-hati jugalah kan, tak semuanya akan jujur. Dan lagi satu mengenai orang cakap takut cerita dicuri. Idea cerita dicuri, dia sebenarnya macam ni lah, saya berpegang macam ni. Kalau anda terlalu memikirkan idea cerita tu dicuri, memang tak ke mana lah. Dia macam ni, apa idea yang anda dapat tu, itu adalah orang cakap pinjaman daripada Allah SWT kepada kita. Sekiranya idea itu dicuri, reda je lah, itu je, anggap itu bukan rezeki kita. Mungkin tak ada orang boleh terima lah kan. Tapi saya berpegang pada macam tu lah. Untuk saya, saya rasa kalau saya asyik nak berfikir, aku hantar idea kat dia, nanti dia curi, memang sampai kesudah lah saya tak bekerja kan. Tapi kalau dia nak curi pun, saya nak buat macam mana kan, bukan rezeki saya lah kan. Dan dalam masa sama, saya pun orang pernah tuduh saya curi cerita dia, padahal benda tu bukanlah saya curi. Masalahnya saya tak curi, tak ambil pun. Tapi sebab kan stesen TV pun tak nak terima, saya nak buat macam mana kan. Dia cerita dia macam ni. Apabila kita hantar proposal ke stesen TV, hantar kepada satu company tu, janganlah expect hantar hari ni, esok ke lusa ke dah dapat jawapan. Tidak. Saya nak bagi tahu, apabila kita hantar satu proposal tu, paling tidak pun anda kena menunggu selama 6 bulan ya. 6 bulan untuk dapat jawapan. Sekiranya tak ada jawapan, maknanya tiada lah tu. Dan rajin-rajinlah bertanya pada orang yang hantar tu. Tapi janganlah hari-hari pergi bertanya. Kalau hari-hari pergi bertanya, orang pun nak menyampah kan. Jadi kalau
nak selamat, ada yang kata tak nak, takut idea kena curi, post ke alamat rumah sendiri, terpulang nak buat pun boleh. Tapi macam saya pernah lah dulu ada 2 cerita saya hantar kepada orang cakap syarikat yang baru lah untuk ni. Saya pergi register harta intelek sahaja, tak mahal pun, RM25 sahaja untuk satu proposal. Dia bukan RM25 satu proposal, dia sebenarnya kalau ke satu bahan penulisan tu minimum harga yang dicas RM25 untuk 25 muka surat. Jadi proposal kita berapa muka surat je, paling pun 4 je, jangan buat lebih-lebih. Jadi untuk saya memang bagi pada orang yang betul-betul saya kenal, yang orang tu pun kenal saya, yang senang bekerjasama, dan saya tidaklah sesuka hati bagi orang kata bersepahkan proposal saya macam tu je kan. Tak, kita kena susun. Jadi pada anda yang nak hantar proposal kepada syarikat-syarikat penerbitan yang lain, kalau rasa anda terlalu memikirkan idea tu akan dicuri, jangan hantar, itu je. Dan yang pasti kena ada sifat kesabaran yang tinggi. Ingat ya, hari ni anda hantar proposal, 6 bulan lagi baru dapat jawapan. Kalau ada rezeki awal lah, kalau tak ada rezeki, itu bukan rezeki kita lah. Semuanya rezeki datang daripada Allah SWT. Okey, sekian, terima kasih.